Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan cuba jawab soalan transformasi ni. Rajah 14.1 di ruang jawapan menunjukkan segitiga ABC. Segitiga ABC dilukis pada satu sata kertas. Soalan 14. Okay. So dia kata lukis imej segitiga ABC di bawah translasi 5 negatif 2. ABC, mana ABC, ini A, ini B. Lukis imej segitiga ABC di bawah translasi 5 2 pada ruang jawapan yang disediakan. Pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, ini ruang jawapan yang disediakan. Okey. So dia kata lukis imej segitiga di bawah translasi 5 negatif 2. 5 negatif 2. Ini pergerakan ke kiri ataupun ke kanan. So disebabkan dia positif, dia akan gerak ke kanan. So dia akan gerak ke kanan berapa kali? 5. Jadi kita start dengan A, kita gerakkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So negatif 2 ni pergerakan yang sebelah bawah ni pergerakan ke atas ataupun ke bawah. So jika dia positif, dia gerak ke atas. Okey, dia gerak ke atas. Sekarang dia negatif. So dia akan gerak ke bawah. Berapa kali dia gerak? 2 kali. So dia akan turun bawah sebab negatif. 1, 2. So ini adalah A baru kita. A image kita. So benda yang sama kita buat pada B dan C. Berapa kali gerak? 5 kali gerak ke kanan sebab dia positif. 1, 2, 3, 4, 5. Turun 2. 1, 2. So sini B image. So C saya guna bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. So ini C image kita. Okay, C image kita. Jadi bila kita dah dapat bucu, ambil pembaris, kita buat garisan. Okey, so ini rajah yang baru. Okey, so dia kata kat sini markah dia satu markah sahaja. So kalau kita tengok pemarkahan, dia terus tulis 1. Dia tak ada tulis apa-apa pun untuk pemarkahan, dia terus tulis 1. Jika tak ada sebab markah dia 1. Jadi nak tak nak awak kena betul. Semua sisi, semua ni kena betul. Okey, jadi markahnya 1. Okey. So kita jawab soalan seterusnya. Soalan B. Okey, soalan B. B kata B. Rajah 14.2 merujuk peta soalan 14. Jadi soalan transformasi ni sebenarnya dia duduk kat 11 hingga 15. Kalau kita biasa buat soalan percubaan lah. Okey, so kita buat B. Merujuk kepada peta bagi satu kawasan hutan lipo. Kawasan berwarna merupakan habitat sekawan hidupan liar. Ini hidupan liar. Okey, kawasan sisi 4A dan B, A dan B merupakan pondok pemerhatian. Konsep transformasi digunakan untuk membina pondok pemerhatian dengan keadaan MNKP yang besar ni, kawasan habitat, kawasan hidupan liar ni ialah imej bagi DEFG.
So ini adalah image bagi A. Okey, di bawah gabungan transformasi UV. Dia kata MNKP ini adalah image bagi DEFG di bawah gabungan transformasi UV. UV. Sebelum dia jadi yang besar ni, dia melalui 2 kali transformasi. Jadi kalau kita tampak kat sini, yang terakhir dia membesar. So yang terakhir ialah pembesaran. Kenapa? Sebab ini asal. So ini yang terakhir. So dia membesar. Satu lagi, yang sebelum dia membesar, dia ada melalui satu perubahan dulu. Okey. Ini yang asal. Okey. Dia melalui satu transformasi dan dia melalui satu lagi transformasi. Yang transformasi terakhir ni dia melalui pembesaran. Kenapa pembesaran? Sebab yang gambar terakhir ni pembesaran. So sebelum pembesaran, okey, nampak tak ini objek, ini image, dia nampak tak dia berputar. Dia berubah kedudukan dia. Bukan kedudukan, bentuk dia tu. Bentuk dia tu berpusing, berputar ke atas. Okey, ke atas. Okey, daripada sini pergi ke atas. Jadi yang pertama putaran. Okey, putaran. Yang kedua baru pembesaran. Okey. Jadi sebelum ni kita dah belajar kalau nak describe transformasi, kita kena buat yang belakang dulu kan. So dia UV. Okay, UV. So UV. Jadi sebelum dia membesar tu, skema ni dia kata U ialah pembesaran, V dia melalui pembesaran, U ialah pembesaran, V ialah putaran. So daripada belakang ke depan. So kita akan buat belakang dulu baru depan. Okey. So sebelum ni kita dah buat ulang kaji. Jika awak dapat dua huruf ni, kalau masih ingat, kita akan buat daripada belakang dulu baru depan. So V adalah apa? V adalah putaran. V ialah putaran. So manakala U ialah pembesaran. Dia kata melalui gabungan transformasi UV. U ialah pembesaran, V ialah putaran. V ialah putaran. So V ialah putaran, U ialah pembesaran. Okay, U ialah pembesaran. Kena ingat bila dapat huruf macam ni, bila kita dah tahu apa transformasinya, yang V kita akan buat daripada belakang dulu ke depan. Jadi V tadi, yang belakang tadi last kali pembesaran kan. Kita dah kata yang terakhir ni adalah pembesaran. Sebelum pembesaran dia ada putaran. Jadi kita buat daripada belakang. So V ialah putaran, yang akhir ialah U kan. Dia U, V, kita buat terbalik. Buat ini dulu, yang ini dulu, baru yang U. Jadi kita dah bagi tahu tadi, yang pertama ialah putaran, yang kedua ialah pembesaran. Jadi dekat skema jawapan nanti, okay, U ialah pembesaran, okay, manakala V ialah putaran. Okay, pembesaran dia ada faktor skala, dia ada pusat pembesaran. Okay. Manakala putaran, dia ada 3 penerangan. Pusat
putaran sudut putaran arah putaran. Okey, arah jam, lawan jam, sudut berapa darjah, pusat putaran. Okey, cukuplah 3. Pusat, sudut, arah. Pusat, sudut, arah. Okey, so kalau awak tulis pembesaran je, awak dah dapat 1 markah kat situ sebenarnya. Okey, awak dah dapat 1 markah kat sini sebenarnya. Pembesaran 1 markah, putaran 1 markah. Sekarang kita nak cari dia punya kita buat mana dulu? Kita buat putaran dulu. Putaran. Okey. So sekarang ni daripada A dia nak pergi B. A dia nak pergi B dululah. Lepas tu dia baru besarkan A ke B dulu. Okey. Kita nak tengok darjah dia. Darjah. So dari sini dia pusing ke sini. Okey. Dari sini kita ambil, senang cerita, ini tengah dia ni. Sekarang kita nak tukar jadi tegak macam ni. Okey, tegak jadi macam ni. Jadi kita pusingkan macam mana tu? Okey, daripada sini dia tegak melintang macam ni, kita nak tegakkan. Jadi berapa darjah? 90 darjah. Dia bergerak 90 darjah. Okey, putaran dia 90 darjah. Okey, putaran dia 90 darjah. Kalau nak clear lagi, okey, cikgu potongkan. Okey, macam yang sebelum ni cikgu tunjukkan bagi awak faham. Okey, ini potong. Ini saya potong. Tepi dia cikgu warnakan. Okey, awak nampak so benda ni daripada sini, ini daripada sini kita ambil sudut ni lah. Kita ambil sudut ni. Sekarang ni dia bergerak tegak macam ni. So dia dah tegak macam ni. So berapa darjah? 90 darjah. Okey, dia tegak. Kalau susah ambil ukuran tengah-tengah ni. So pergerakan dia melibatkan sudut putaran 90 darjah. Arah putaran daripada sini, daripada A pergi B ataupun pergi darjah yang besar ni. Okey, dia ikut jam ataupun lawan jam. Ini pukul 12, 6, 3, 9. Ini jam. So jarum jam kita biasanya berputar daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada bawah pusing ke 12 kan. So ini ikut jam. So daripada, contoh ini daripada dalam pukul 8 lah. Pukul 8 dia pergi ke 12. 8, 12. So dia ikut arah jam. Arah putaran ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. Pusat putaran. Pusat putaran. So macam mana nak buat pusat putaran? Macam yang sebelum ni saya ajar lah. Kita guna jangka lukis. Okey, kita guna jangka lukis untuk cari pusat putaran. Okey, sebelum kita guna jangka lukis tu, kita label dulu. Okay. Ini D. So bila dia pusing, H ni adalah D. Tak jelas H ni adalah D. Pakai hijau. Ini D. Okey, ini G. Okey, ini F. Okey, ini E. Okey, ini D. Okey, sekarang ni kita ambil jangka lukis. Kita cari huruf yang sama. G dengan G, D dengan D, E dengan E, F dengan F. So cikgu nak ambil D dengan D lah.
besi letak dekat D, pensil letak dekat D yang baru kita label tadi. Okey, sudah okey, buat tanda. Okey, sebab kita nak buat garisan pembahagi Okey, sini tanda. Okey, ambil pembaris, garis. Ini garis. Okey, kita dapat garisan yang pertama. Okey, so saya buang lekuk ni. Saya tak nak keliru. Nanti saya nak buat yang satu lagi. Okey, kita kena buat satu lagi supaya garisan yang kita baru garis ni dia bersilang. Tadi kita dah ambil D dengan D. So sekarang ni cikgu tak nak ambil yang dekat-dekat. Susah nanti dia berlaga. Cikgu ambil yang jauh sikit. E dengan E atau G dengan G. Cikgu ambil G dengan G lah. Okay, G dengan G. Yang dekat-dekat tu boleh, tapi nanti dia berlaga. Takut tak nampak sangat. Ini sini. Sini. Nanti kita tanda kalau kita kena. Ini G. Ini G. Dia tak kena ni. Tak ada, kita buat dulu. Okey. Ini kena. Okey. Letak balik kat G. Ini tak kena tadi. Okey. So, ambil pembaris. Ini persilangan dia. Ini persilangan dia. Dan kita garis. Okey, jumpa kan? Ini pusat persilangan dia. Okey. So ini persilangan dia. So inilah pusat putaran. Macam mana nak baca? Tengok bawah dulu. Bawah ada 6. So 6 koordinat dia daripada sini tengok hujung sini. Kalau sini 2, 4, 6. So sini mesti 1, 2, 3. So sini mesti 1. So pusat putaran dia sini 6, 1. Okey. Jadi pusat putaran kena tulis dalam bentuk koordinat 6, 1. Okey. So pembesaran tadi kita belum selesaikan. Okey, pusat pembesaran. So gambar ni dah crowded. Cikgu ambil madam, cikgu padam balik. So nanti masa buat tu nanti buat pakai pensel kan. Okey, kalau soalan ni keluar lah. Padam balik esay sebab nak buat pembesaran. Kita nak cari pusat pembesaran. Okey. Faktor skalar nanti kita kira. Kita cari pusat pembesaran dulu. So macam mana kita nak cari pusat pembesaran? Okey. Kalau pusat pembesaran, kita tak guna objek yang pertama tau. Kita guna image sebelum dia dibesarkan. So kita tak pakai yang ini. Kita pakai yang berada, dah ada kat sini. Okey. So nak tahu, nak cari pusat pembesaran, okey. Macam saya ajar sebelum ni, yang besar tak kisah dia image ke objek ke, yang besar tu kita akan tarik ke dalam. Pakai pen mana tu ya? Orange Kita akan tarik dia ke dalam So cara dia, okay, ini M kan. So ini kawan dia. Daripada ni dia dibesarkan. So ini awak tarik daripada besar ke dalam. So ini pun sama, daripada besar ke dalam. Okey, ini ada bucu satu lagi di sini. Tarik daripada besar pergi jumpa ini image, pergi objek dan tarik. Dia bersilang di sini. Yang orange. So kita tengok bawah. Okey, dia ada 6. Ada 6. So daripada sini kita tengok sini ada 3. So pusat pembesarannya di sini. Kalau cikgu lukis, okey, ini image, ini objek. So pusat pembesarannya di sini. Dia daripada pusat ni dia ditarik ke sini. Okey, dari pusat pembesaran ni dia
tarik satu lagi ke sini. Daripada sini, so daripada pusat ni dia tarik satu lagi ke sini. So ini starting pembesaran dia. Okey. Jadi kita dapat berapa tadi? 6, 3. So pusat pembesaran kita ialah 6, 3. Okay. Faktor skala. Macam mana nak kira faktor skala? Okay. Sekarang ambil kertas kosong lah. So faktor skala. Faktor skala. So ini image. Okay. Yang ini objek yang dalam ni. Bawah ni ada satu. Okay. Bawah ni sampai image ni, sampai sini ada 2. So ini adalah ukuran bagi image, ini adalah ukuran bagi objek. Okay. So faktor skala. Okay. Faktor skala formula dia sama dengan image, satu sisi image bagi satu sisi objek. Okay. Berapa image kita? 2. Berapa objek kita? 1. Jadi faktor skala dia ialah 2. So faktor skala ialah sama dengan 2. Okay. Jadi lengkap kita punya jawapan. So kita akan semak skema jawapan. Kita akan semak skema jawapan. Okay. Dia kata kat sini pembesaran pada pusat K dengan faktor skala 2. Oh, dia kata dekat pusat putarannya K. Okey. So pada rajah ini tadi kan ada huruf asal M, ini K kan? K. So awak boleh bagi koordinat ataupun pusat awak letak huruf K. Pusat pembesaran 63 ataupun pusat pembesaran tak jelas tak jelas, boleh ni. Pusat pembesaran di K bagi koordinat 63. Boleh juga macam tu. Sebab kebetulan dekat rajah ni memang ada label dekat yang kita pangkah tu. Okay, so skema dia kata pembesaran pada pusat K dengan faktor skala 2. So faktor skala 1 markah, pusat pembesaran 1 markah, pembesaran 1 markah. So kat sini ada 3. Lepas tu putaran 1 markah, 90 darjah. Ini skema 90 darjah 1 markah. Ikut arah jam 1 markah. Pusat putaran 1 markah. Okey. Tapi kat sini sekarang ni putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat ini. So putaran tu tak dapat markah, tapi kena tulislah putaran pada ini. Putaran tu kena tulis juga, tapi pemarkahan pada yang 3 ini. Okey. Memang kena ada 3 ni kalau putaran. Kalau pembesaran ada 2. Kalau pantulan penerangan dia 1. Okey. So ini jawapan bagi soalan transformasi ini. Dan dia ada soalan C tak? Soalan C dia tanya apa? Okey, dia bagi luas So tadi C1, dia ada bagi ruang jawapan Dia tanya sekarang 2 Ada soalan untuk 2. So soalannya ini soalan nombor 2 dia kata satu lagi. Okey. Diberi bahawa luas pondok A ialah 60. Okey. Luas A kita tulis kat sini A 60. Okey. Hitung luas dalam meter persegi bagi kawasan habitat kehidupan liar. So dia kata A tu 60. A ini 60. Dia nak yang besar ini. Tadi kita dah ada faktor skala kan. Okay, jadi untuk pembesaran, formula mencari luas
pembesaran. Okey. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey. So, luas image. Berapa luas image? Soalan tanya, cari luas kawasan habitat luar. Ini image yang besar kan? Okay. Jadi, image kita tak tahu. Okay. Luas image sama dengan K ni, K ialah faktor skala. Sebelum ni kita dah ulang kaji kan? K ialah faktor skala. Faktor skala pembesaran. So, kita dah cari faktor skala kita tadi 2. So, K gantikan dengan 2. So, letak kuasa 2 darab luas objek. Dia dah cakap luas pondok A ialah 60.